Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita Salam. ayat 4 dah habis kan? Yang 4 dah. Siapa boleh buka muka, tunjuk muka ya. Kita dalam taman syurga insya-Allah. Okey. Ayat 4 kita dah habis recap sikit lah. Allah kata amaran ni khususnya untuk orang-orang yang berkata alladzina qalu ittakhadallahu walada, yang kata Allah ada anak. Dan kita dah tengok siapa golongan ni ya, 3 golongan. Kristian dia kata Nabi Isa tu anak Allah, Yahudi dia kata Uzair anak Allah. Ni semua ada dalam Quran ya, disebut dalam Quran. Dan musyrik Mekah dia kata apa tu, malaikat anak perempuan Allah. Okey. Ni 3 golongan yang Allah kata Quran ni nak bagi amaran untuk semua yang buat dosa, tetapi khususnya ni 3 golongan ni. Lepas tu kita sambung Okey. Malah Allah nak bagi tahu kenapa yang 3 golongan ni, kenapa dia kata Allah itu ada anak malahum bihi min ilmi wala. Okey. Ma lahum bihi min wala li abaihim wala li abaihim di abaihim. Okey. Abaihim. Hamzah macam mana Nani? Hamzah macam ni Yuk. betul? Uh, Wa li abaihim betul? Hamzah dia tu, yuk. Hamzah ada rumah Sekejap Jom. Mana Hai. Malahum. Baru nak buka ni. Abaihim. Hamzah bawah. Umayyah. Betul-betul. Betul Di Betul. abaihim. Kalau I Hamzah ni I tak ingat nak tulis. Okey. Sampai situ sampai situ dulu. Allah dalam ayat ni, ayat berapa ni? Ayat 5 Okey. 5. Dalam ayat ni Allah dah bagi tahu tadi siapa yang kena bagi amaran tadi, amaran dekat orang yang 3 golongan tadi yang kata Allah ada anak. Sebab apa dia orang kata macam tu? Apa yang dia kata ni? Dia berkata malahum, tidak ada lahum bagi mereka. Siapa mereka ni? Tadilah yang 3 Yang 3 golongan tu. orang tadi. 3 kan? Bihi, dengannya. Nya ni siapa? Tidak ada bagi mereka dengannya dari satu ilmu. Wala, dan tidak juga liabaihim bagi nenek moyang mereka. Ancestors nenek moyang mereka. Okey. Makna dah tahu. Okey, sikit-sikit. Malahum. Allah kata tak ada ilmu dengannya. Nya ni siapa? Dengan benda yang dia kata itulah. Kan dia kata Allah ada anak kan? Allah nak kata sebab apa diorang ni kata? Diorang berkata tentang sesuatu yang dia tak ada ilmu. Tak ada ilmu diorang ni. Nak cakap Allah ni ada anak sebab tak ada ilmu. Okey. Apa sebenarnya yang dia kata tu dakwaan Allah ada ilmu lah Sebab benda ni tak masuk akal lah. Allah ni kalau kita nak Tuhan mana-mana lah, Kristian ke mana-mana, sifat Tuhan tu dia mestilah independen kan. Dia tak payah nak, ini memang sifat Tuhan. Tuhan mana pun lah. Kalau kita cakap Tuhan tu mestilah seorang. Kalau Tuhan tu ramai, dia bergaduh. Seorang kata malam dari pukul 7. Seorang ni kata mesti bergaduh. That's why Tuhan tu logik ni mesti satu je. Lepas tu dia tak ada nak anak-anak ni. Kalau macam kita ada anak, kita tak sampai hati kat anak kita kan. Boleh tak orang kidnap anak kita, lepas tu kita pun cair lah kan. Kita pun bayar. Lemah. Bila ada anak, ada isteri, ada kawan ni, dia lemah. Dia mesti seorang-seorang. Okey. Jadi, diorang cakap ni benda yang dia tak ada ilmu. Okey. Apa dia punya ni dekat kita ni, message dekat kita. Allah nak bagi tahu kita satu sifat yang paling tercela dalam Islam ni, tak ada ilmu. Sebab apa? Orang yang kata Allah ada anak ni, orang yang tak ada ilmu. Okey, bila kita kembangkan, bila kita tak ada ilmu ni, kita akan buat benda-benda yang Allah tak suka. Yang paling Allah tak suka, kata dia ada anak lah. Tapi ada tak benda lain yang Allah tak suka? Adalah macam-macam lah lagi benda Syirik Allah dan tak suka kan. Tapi yang paling Allah tak suka, kalau kata Allah ada anak. Tapi Allah nak kata, diorang ni cakap benda-benda ni sebab tak ada ilmu. Jadi,
yang paling tercela dalam Islam ni untuk kita, tak ada ilmu. Allah sendiri cakap dalam tengok Zumar, Az-Zumar. Az-Zumar 30 lebih. Okey, 39. Az-Zumar 39, tengok ayat 9. Oh, baca Melayu je lah. Dia kata daripada kul hal yastawil ladzina ya'malu. Okey, kita ambil dari situ ni, katakanlah, dia kata kul. Allah tanya ni, dia rhetorical adakah sama orang-orang yang mengetahui, ada ilmu, dengan orang yang tak ada ilmu? Sehingga Allah tanya. Bila Allah tanya tu maknanya tak sama lah. Allah nak bagi tahu tak sama orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu ni. Dia kata apa? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat pelajaran. Dia katakan innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang tak ada ilmu ni tak boleh fikir. Dan pengajaran ni datang untuk orang yang berfikir. Maknanya kalau kita tak ada ilmu, dapat tak kita pengajaran? Tak dapat. Tu pasal Allah kata paling tercela dalam Islam ni tak ada ilmu. Sebab bila tak ada ilmu lah kita buat benda-benda yang Allah tak suka. Dan Allah paling tak suka kalau kata dia 3 anak. Tapi adalah benda lain, banyak lagi benda lain yang kita buat kan bila kita tak ada ilmu. Inilah Allah nak bagi tahu. Ayat tu kata ni amaran keras ni untuk orang-orang yang kata Allah ada anak ni. Qalu takhazallahu walada. Dan yang dia cakap macam tu sebab dia tak ada ilmu. Dan Allah kata mana sama orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. So, okey, kita nak cakap pasal ilmu. Ada ilmu ni kadang-kadang yang Allah tak suka. Nombor 1. Nak cakap pasal ilmu. 1, bercakap tanpa ilmu. Biasa tak dengar ni orang cakap tanpa ilmu ni. Kita bercakap tanpa ilmu. Bukan golongan yang 3 tu saja Allah kutuk. Termasuklah orang yang tak ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni dia akan bercakap tanpa ilmu. Okey? Boleh nampak dia punya kaitan ya. Allah kata dia ni yang paling tercela orang tak ada ilmu. Sebab orang tak ada ilmu akan cakap benda-benda, orang akan buat benda-benda yang Allah tak suka. Tak ada ilmu ni, nombor 1, dia bercakap tak ada ilmu. Bila bercakap tak ada ilmu, dia akan cakap benda-benda yang tak betul. Okey, tengok Isra. Sebab apa? Ada dia punya impact dekat kita. Isra. Isra mana 17? Okey, 17 Isra ayat 36. Allah kata apa? Dia kata, jangan ikut apa yang kamu tak ada ilmu tentangnya. Ya. Laisa laka bihi ilm. Jangan ikut benda yang kita tak ada ilmu. Termasuklah jangan cakap benda yang kita tak ada ilmu. Kita tak ada ilmu ni, kita cakap lepas tu kita buat kan. Kita ikut contoh ada orang dia kata kita buat contoh lah. Ada orang dia kata jangan tidur lepas asar nanti gila. Pernah dengar tak? Ada orang kata apa? Tapi orang cakap jangan tidur lepas asar nanti gila. Lepas tu ni biasa dia biasa dengar. Bila makan jangan campur makanan laut dengan daging. Tak boleh. Satu meal tu jangan. Biasa dengar tak? Ada orang pernah dengar kan? Lagi apa? Perempuan kalau ada haid tak boleh pergi lawat kubur dia kata. Biasa dengar tak? Biasa. Ada orang cakap Boleh kan? masak. Benda Tak ni semua boleh tak ada potong dalil. kuku. Benda semua tak ada. Termasuklah yang biasa orang baca doa majlis kahwin. Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Zulaikha tak ada tu. Tak ada cerita ni semua tak ada. Allah kata ni, ayat Quran ni bukan hadis, bukan pesanan ulama, ni ayat Quran. Jangan ikut benda yang kita tak ada ilmu dan jangan cakap benda yang kita tak ada ilmu. Okey. Sebab Nabi kata kalau tak boleh cakap benda yang benar, diam. Jangan cakap. Diam je. Yang tak semua benda tak ada dalil. Jadi dia kata jangan kita nak cakap ni biar benda yang kita tahu, ada ilmu. Jangan cakap benda ni tanpa ilmu. Sebab nanti kita buat sebab kita cakap, kita cakap ni, kita jangan makan makanan laut campuran daging. Kita buat tak? Kita pun buat lah kan? Kita pun ikut. Orang yang dengar kita cakap pun untuk ikut lah. Kita pun cakap, ya Allah, bahagikanlah rumah tangga seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha. Kita pun berdoa kan? Lepas tu orang pun ikut kan? Jangan cakap. Nabi kata kalau tak boleh bercakap benar, tak boleh bercakap baik, diam.
Tapi peliknya orang Melayu ni dia dia macam tak berapa suka kalau anak-anak dia pendiam kan. Tapi sebenarnya lebih baik diam dengan cakap. Okey, itu satu. Bercakap mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu bercakap diam je. Tak usah cakap. Atau belajarlah. Itu tak ada ilmu. Itu cerita lain. Okey, nombor dua. Bercakap satu. Amalan Amalan tanpa ilmu. Banyak tak ini? Amalan tanpa ilmu ni? Ramai. Ya. Ramai orang buat amalan ni tanpa ilmu. Termasuklah malam Jumaat ni, dia lebih suka baca Yasin daripada baca Kahfi. Betul. Betul. Masih ramai tak orang buat? Masih. Ramai lagi orang Masih buat ni. ramai buat. Masih ramai buat. Padahal baca. Tapi kita pun jangan action lah. Kita pun dulu tak tahu Ya. kan. Ya. Tapi Dulu bila kita dah pun tahu, buat. dulu pun kita pun sama 2 kali 5 kan. Itu sebablah kita buat benda ni tak ada ilmu. Bila ada ilmu, Allah tak tahu punya orang baca Kahfi kan. Malam Jumaat, hari Jumaat ni. Tak tahu. Bila dah tahulah baru buat. Itu pun barulah berapa kan kita nak buat. Tapi maknanya ramai orang buat benda tanpa ilmu. Apa lagi contoh? Semayang kat rumah. Dia semayang Jumaat dekat rumah dia. Padahal orang lelaki ni dia suruh semayang di masjid. Dia bukan buat benda dosa. Dia tak buat benda dosa. Dia buat benda baik sebenarnya. Tapi tak ada ilmu kan? Ilmu dia orang lelaki dia suruh semayang di masjid. Contoh Okey. Sekarang kita nak cakap. Sebab ini penting ilmu ni. Sebab nak cerita Allah kata terkutuk sangat orang tak ada ilmu ni. Bila tak ada ilmu, dia akan bercakap tanpa ilmu. Bila tak ada ilmu, dia akan buat amalan tanpa ilmu. Terkutuk dia orang ni. Dan bila dia buat amalan benda yang Allah tak suka, paling tak suka, cakap Allah 3. Dia punya ultimate lah. Bila tak ada ilmu ni, cakaplah benda yang Allah tak suka, yang paling dia tak suka, kata dia ada anak tu. Cakap macam tu semua sebab dia tak ada ilmu lah tu. Okey. Kenapa tak ada ilmu? Sekarang kita kena tanya, kita ni termasuk tak dalam golongan yang tak ada ilmu ni? Kalau tak ada ilmu ni, kenapa orang tak ada ilmu? Okay, ada golongan dia dia tak tahu pun dia tak ada ilmu. Kan? Sebab apa? Dia macam tak bother. Kita ni tak ada ilmu sebab tak bother. Macam malas nak fikir lah. Malas nak fikir. Orang macam ni, tugas orang yang ada ilmu ni kena ajak-ajak lah. Kena, sebab dia tak tahu, dia tak ada ilmu. Jadi macam mana dia nak cari ilmu? Tugas orang yang ada ilmu ni lah tukang ajak dia. Tukang bagi dia sedar dia tak ada ilmu. Jomlah cari ilmu, ajaklah. Jangan lepaskan diri sendiri. Kita ada ilmu, jomlah kita dengar. Jomlah pergi belajar. Tak belajar, tak erti tajwid. Jomlah, bagilah tunjuk kelas. Ni ada ustazah bagus. Baca tajwid. Hari Sabtu. Tak kacau hari kerja. Macam-macam lah. Kita lah kan. Sebab dia tak tahu pun dia tak ada ilmu sebenarnya. Bukan don't bother. Dia, itu satu. Jadi tak ada ilmu lah dia. Lagi satu, dia tahu dia tak ada ilmu. Tapi ramai tak orang malas? Ya. Ramai. Malas ni nafsu. Malas ni nafsu. Sebab malas. Malas. Bila ajak kan, kita macam contoh lah. Bila ajak belajar tajwid ke, bila ajak ni macam mengaji ni apa kata, belajarlah belajar kelas macam-macam kuliah ada sekarang ni. Tak boleh pagi-pagi sibuk kuliah, kalau pagi-pagi tak sempat sibuk buat kerja rumah. Sebenarnya dia malas. Takkanlah kerja rumah di pagi sampai tengah hari kan. Sekejap ya kerja rumah tu. Ada je masa nak belajar. Banyak kerja. Okey. Petang ada kita cakap, petang pun ada kelas. Kelas ustaz yang ni tu petang. Alah, petang ngantuk. Dia kata, ngantuk pula. Okeylah, malam pun ada. Dia kata, malam pun ada kelas tak sekarang ada kan? Malam pun ada kelas. Orang kerja boleh pergi kan? Malam-malam. Alah, malam-malam husband I balik lambat. Dia nak makan lambat. Jadi I kena layan dia. Banyak tak alasan? Sebenarnya kan, sebab kita orang Melayu pun pasal cakap kan hendak seri budaya sebenarnya. You adjust je lah masa you kalau nak. Bila tak nak tu macam-macam lah kata. Tu gini gitu kena. Malas. Bila malas, jadilah macam ni. Tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, jadilah macam ni. Bercakap tak ada ilmu. Amalan pun tak ada ilmu. Bila jadi macam tu, ultimately akan buat benda yang Allah tak suka. Sebab kita tak ada ilmu. Betul? Okey. Sekarang ni, lagi satu. Nombor satu tadi kita cakap, apa tu? Bercakap tanpa ilmu. Cerita kat sini lah. Ma lahum bihi min ilmin. Tak ada ilmu. Nombor satu. Ni kenapa? Kenapa ni kita buat benda Allah tak suka ni? Dan benda yang paling Allah tak suka kata dia, ada anak.
Kenapa? Sebab satu tak ada ilmu. So, I buat number sini ni. Yang ini kita cakap tiada ilmu. Lepas tu kita dah bincang tiada ilmu ni sebab apa? Sebab malas. Sebab tak tahu, tak ada orang ajak pun nak cari ilmu. Bila tak ada ilmu ni akan cakap lah, akan buatlah benda Allah tak suka. Yang kedua, kenapa dia sebut tu? Dan tidak juga bagi nenek moyang mereka. Mana nenek moyang pun tak ada ilmu kan? Tapi kita Ya. ikut tak? Masalahnya sekarang ni ada orang dia ikut nenek moyang dia. Kalau orang Melayu dia panggil adat. Ada. Kan? Biasa tak? Biasa. Biasalah kan ikut nenek moyang. Padahal nenek moyang dia pun tak ada apa? Tak ada ilmu kan? Nenek moyang pun tak ada ilmu. Tapi kita banyak ikut adat-adat. Kita banyak ikut nenek moyang punya perbuatan kan? Okey. Contoh, kenapa dia ikut nenek moyang dia? Satu, sebab dia pun tak ada ilmu. Betul? Dia tak ada ilmu. Nenek moyang pun tak ada ilmu. Tapi dia ikut je lah sebab dia pun tak ada ilmu. Dia tak boleh nak cakap dengan nenek moyang dia. Benda ni salah. Contoh macam ni. Paling biasa punya contoh lah. Termasuklah kita lah dulu. Selamat Hari Raya. Kita pun bersalam lah kiri kanan. Muah-muah kan. Cousin-cousin semua kan. Laki perempuan bersalam kan. Biasalah dulu kan. Sebenarnya tak boleh kan. Bukan mahram kita. Kita tak boleh tak bersentuh kan. Tak boleh salam. Tapi kita pun tak ada ilmu. Nenek moyang kita pun tak ada ilmu. Sama lah. Kita pun buat. Itu satu. Sebab kita tak ada ilmu. Kita ikutlah nenek moyang kita. Ni Allah cerita ni. Sebab nenek moyang tak ada ilmu. Kita pun ikut dia. Lagi satu. Kita ada ilmu. Tapi malu. Biasa tak? Kita nak cakap. Kita tahu tak boleh salam. Tapi nanti orang kata macam bagus. Kan? Biasalah, tak apalah adik-beradik. Takkanlah tak boleh sentuh. Nek moyang dia cakap lah. Tapi dia tahu tak boleh. Tapi kita malu pula nak cakap atau kita takut nanti apa orang kata kan. Nanti orang kata ni banyak ni adat-adat ni. Negeri Sembilan lagi lah. Siapa orang Negeri Sembilan faham sangat ni. Adat Pepatih Faraid kan. Tak boleh. Kan. Tapi ramai tak orang ikut. Ikut. Faraid yang ikut bagi kat anak perempuan semua kan. Tak boleh. Faraid itu salah. Faraid itu dalam Quran. Tak boleh tak ikut. Lepas tu, ni biasalah siapa yang Negeri Sembilan. Sebab I Bugis. Tak ikut. Tapi pepatih ni, dia akan cakap sama perut tak boleh kahwin. Betul, Nani? Nani I tahu. Biduan anda kan you? Nah, you perut apa? Tapi ada kan? Perut-perut kan? Sama perut tak boleh kahwin. Kita sepupu pun boleh kahwin dalam Quran. Ini kan pula sama perut yang tak ada mengena tali barut dengan kita. Tiba-tiba satu perut tak boleh kahwin. Kan? Kita cousin boleh kahwin. Yang tak boleh kahwin adik-beradik je. Dia, tapi dia kata satu perut. Tapi padahal, ya Allah, jauhnya dia punya pertalian tu. Neighbor je pun. Bukannya. Tapi tak boleh kahwin. Kalau kahwin kena buang. Dia punya tu kan. Kita tahu. Tapi kita ikut jugalah. Nanti orang kampung boykot pula kita. Allah kata apa ni? Allah kata jangan takut orang. Dia kata la tahsyauhum wahsyauni, dia kata jangan takut mereka, takutlah aku. Allah kata. Okey. So apa pengajaran kat kita ni? Ayat ni nak bagi tahu kita. Okey, sekejap je sikit je lagi. Ayat ni nak bagi tahu kita tak ada ilmu ni penyakit besar. Islam tak ada ilmu ni penyakit besar. Bila tak ada ilmu, akan buat benda yang Allah tak suka. Kita akan buat benda yang berdosa. Bila tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, satunya, kita buat benda-benda yang Allah tak suka tu sebab kita tak ada ilmu. Lagi satu, kita ikut adat. Sebab kita ikut nenek moyang kita. Dan kita ikut nenek moyang kita ni sebab kita pun tak ada ilmu atau kita ada ilmu tapi kita takut. Okey, pengajaran untuk kita. Kita ni masuk golongan yang mana? Kalau kita ada ilmu dan kita ikut, kita buat amalan ada ilmu, Alhamdulillah. Kita jangan malas cari ilmu. Sebab cari ilmu ni memang tak habis. Tak ada siapa mengaku dia tu semua tahu kan. Maknanya cari ilmu ni sampai mati lah. Sebab ilmu kita ni memang takkan habis, takkan tahu semua. Maknanya cari ilmu ni forever. Cari ilmu. Macam mana nak cari ilmu? Macam-macam kelas lah. Kita jangan ingat kita pandai, tak nak masuk kelas, tak nak dengar satu cukup, dengar macam-macam, dengar aja. Walaupun tak masuk sangat. Masuk sikit pun tak apa. Sebab lama-lama over the years dia banyaklah masuknya. Maknanya cari ilmu ni
kita punya message daripada Allah ni, cari ilmu ni penting. Mesti ada ilmu supaya kita boleh bercakap ada ilmu. Bila kita buat amalan, amalan kita dengan ilmu. Barulah kita dapat ahsanu amalan. Betul? Amalan paling baik tu. Sebab kita buat ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, dapat tak nak buat ikut sunnah-sunnah Nabi? Tak tahu sunnah Nabi apa, tak boleh ikut kan? Tak dapatlah ahsanu amalan. Tu pasal ilmu ni start dulu. Apa-apa pun cari ilmu dulu, belajar dulu. Barulah kita buat amalan. Supaya amalan kita tu menurut apa yang Allah nak. Ikut apa yang Rasulullah nak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, habis. Cukuplah. Kita dah habis masa dah. Sambung next week. Nanti kita sambung sikit lagi ayat ni. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kan. Okey. Lepas tu dia cakap pasal pembohongan pula. Nanti kita cerita pasal apa yang dikatakan pembohongan tu. Kita kena tahu supaya kita tak berbohong. Hari ni kita kena cari ilmu. Maknanya message untuk kita paling simple, mesti cari ilmu. Carilah mana-mana pun. Ajaklah kawan mana-mana pun. Carilah ilmu. Okey. Habis kita jumpa minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dari Allah, yang tidak baik di kelemahan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.